Bulan Ramadan juga adalah bulan berdakwah. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maksudnya bulan Ramadan adalah bulan bermulanya dakwah Nabi SAW. Jarang kita melihat dari perspektif itu. Diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Dan tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, bulan Ramadan itu diturunkan pada bila? Al-Quran itu. Surah Al-Qadar, surah 97 ayat pertama. Iaitu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Betul? Lailatul Qadar. Maksudnya 10 malam terakhir. Sekarang kita tak tahu. Tetapi ada riwayat lain mengatakan bila. Ada riwayat lain mengatakan bulan Ramadan diturunkan pada bila. Okey, Quran itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, yang pertama yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, tahukah kita bahawa ada satu riwayat hadis menyebut bahawa Taurat, bukan, Zabur, Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil dan Quran semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Semua. Maksudnya bulan Ramadan ini Allah turunkan, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan, dan Allah turunkan kitab-kitab pada bulan Ramadan untuk nabi-nabinya untuk mula berdakwah. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu kalanya bulan Ramadan ini kita tahu bila malam Lailatul Qadar. Sekarang kita tahu tak? Tak tahu. Tapi dulu tahu tak? Sahabat tahu. Sahabat tahu. Kenapa? Ada satu hadis. Kenapa hari ini kita tak tahu, dulu tahu? Hadis ini dia bagi penampar kat saya. Harap-harap bagi penampar untuk tuan-tuan dan puan-puan. Janganlah tampar sendiri kan. Tapi sahabat berkata, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka kata dahulunya kami tahu bila malam Lailatul Qadar. Kami tahu. Tetapi kemudian kami saling berselisih sesama kami bergaduh sesama kami, maka dihilangkan keberkatan itu dan kami dijadikan lupa bila malam Lailatul Qadar. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau umat Islam dulu tak berselisih, mereka insya-Allah masih ingat malam Lailatul Qadar, dan insya-Allah hari ini kita masih ingat malam Lailatul Qadar, betul? Tapi kerana mereka berselisih, malam Lailatul Qadar pun kita dah tak tahu. Dan ini kepada kesimpulan kita juga hari ini, kepada kehidupan kita hari ini. Hari ini umat Islam ini bersama, bersatu ataupun saling berselisih. Yang mana satu? Bersatu ataupun berselisih? Nampak tak keberkatannya Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari kehidupan kita? Sedangkan jelas dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 103, wattasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali Allah dan jangan berpecah. Tapi kita berpecah. Berpecah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bulan dakwah ini bulan untuk kita meningkatkan dakwah kita, bukan setakat takwa kita, tetapi dakwah kita. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ini saya just nak tanya saja. Saya pergi banyak masjid dan surau. Selepas saya habis ceramah, ramai, kalau bukan majoriti, datang kepada saya dan luahkan perasaan mereka. Mereka kata, brother, nampak seperti Islam semakin terancam dan ditindas di Malaysia. Mereka tanya, macam mana bro? Apa pendapat bro? Kalau soalan ini saya lontarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa jawapan tuan-tuan dan puan-puan kepada soalan mereka? Yang mereka tanya, Islam nampak seperti semakin terancam dan ditindas di Malaysia. Apa jawapan tuan-tuan dan puan-puan? Ya atau tidak? Tak berani jawab. Saya tak tahu.
Saya tak tahu. Tetapi yang pastinya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, jikalau dakwah kita tak dipertingkatkan, apa yang akan terjadi ialah sekarang kita lihat suara-suara ekstremis semakin meningkat. Suara-suara ekstremis semakin meningkat. Suara-suara sekular, liberal semakin meningkat. Di mana peranan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah yang seharusnya bersuara untuk mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam? Bukankah termaktub di dalam perlembagaan negara kita bahawa orang Islam ada hak, betul kan? Orang Islam ada hak untuk menyampaikan agama Islam kepada penganut agama lain, tetapi penganut agama lain tidak boleh menyebarkan agama mereka kepada kita, betul? Tapi bukankah hari ini hak ini dipertikaikan, dipersoalkan, dicabar sehingga masuk campur siapa boleh bagi khutbah? Yes. Sebab apa? Sebab kita tak melakukan dakwah. Allah bagi kita satu keistimewaan, special, istimewa, tapi kita tak nak gunakan. Kenapa? Kita ada kelebihan tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau kita lihat, sebab bila saya cakap pasal dakwah ini, saya jadi lain sikit. Saya jadi lebih teruja. Sebab hidup saya nak berdakwah. Hidup saya nak sampaikan Islam. Tak kira lah orang nak terima tak nak terima, tak mengapa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, tak kala baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu awal dari Allah, iaitu surah Al-Muttassir, surah ke-74 ayat 1 dan 2. Ya ayyuhal muttassir, kum fa'anzir. Jikalau Nabi terima, ya ayyuhal muttassir, kum fa'anzir, wahai kamu yang berselimut, bangkitlah dan berilah amaran. Jikalau Nabi dapat ayat ini, Nabi tetap dalam selimut, rasa-rasanya semenanjung Arab terima Islam tak terima. Jikalau semenanjung Arab, orang Arab tak terima Islam, dan kemudian orang Arab ini tak merantau ke seluruh dunia untuk menyebarkan dakwah, soalan saya senang untuk tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat untuk fikirkan. Rasa-rasanya Islam akan sampai tak ke tanah Melayu 800-900 yang lampau sehingga nenek moyang tuan-tuan dan puan-puan masuk Islam? Tak akan mampu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini umat Islam adalah majoriti di Malaysia, dan seharusnya kita gunakan kebaikan ini, kesempatan ini, keistimewaan ini untuk melakukan dakwah kita. Saya tahu di Klang ini, terutamanya di kawasan ini, di kawasan sekitar lah, ramai non-Muslim. China ramai, India ramai. Adakah kita dah sampaikan, ajak mereka tentang Islam, bagi tahu mereka tentang Islam? Mereka nak masuk tak nak masuk, kita tak nak, kita tak tahu. Itu up to Allah, terpulang kepada Allah. Tetapi suka saya ingatkan diri saya dengan tuan-tuan dan puan-puan, pahit lah, tercatat dalam sejarah. Saya cakap benda ini agak emosional sikit sebab sesuatu yang sangat dekat dengan saya. Saya tak tahu benda ini berapa dekat dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya dulu bukan Islam, saya kafir. Dulu saya bukan Islam. 14 tahun lepas Allah bagi hidayah kepada saya. Saya tak pedulilah orang nak kata saya Cina murtad ke, Cina mu'alaf ke, kan, mu'alaf tak sedar diri ke, I don't care. Saya tak peduli apa mereka tak cakap. Mereka nak buat ugutan bunuh kepada saya, buatlah, I don't care. Sebab saya beriman, jikalau Allah Subhanahu Wa Taala dah takdirkan saya mati begitu, saya akan mati begitu. Saya tak takut mati. Saya cuma takut bila saya mati dalam keadaan mencari keredaan Allah, ataupun saya takut apa kata orang. Saya cuma takut bila saya mati, adakah saya mati dengan wala tamuntuna illa wa antum muslimun. Saya tak risau. Kalau Allah tak takdirkan saya mati, datanglah 10,000 orang pun saya tak akan mati. Tetapi kalau Allah takdirkan saya mati, seekor nyamuk pun boleh bunuh saya. Nak takut mati buat apa? Kullu nafsi za'iqatul maut. Surah Al-Imran surah ketiga ayat 185. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nak takut mati buat apa?
kita takut kepada sesuatu yang pasti buat apa? Yang perlu kita takut ialah tuan-tuan dan puan-puan, keadaan yang tak pasti, iaitu bila mati tu, masih mampu tak kita nak ucap la ilaha illallah? Saya tak peduli. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila saya dah belajar tentang Islam, bila saya dah kaji tentang Islam, bila saya dah kaji agama-agama lain secara adil, pergi kepada sumbernya, tuan-tuan dan puan-puan yang lahir Islam, kalau masih tidak menghargai Islam, saya tak tahu nak cakap apa. Dapat free, tak payah cari, dan tuan-tuan dan puan-puan dapat percuma. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum telah membayarkan hidayah tuan-tuan dan puan-puan hari ini dengan harta mereka, dengan masa mereka, dengan peluang mereka, hatta dengan nyawa mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan dapat free. Renungkan seketika, kita bagi untuk azan dulu, insya-Allah. Wallahu a'lam.